A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى alihi wa ashabihi wa man wala. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari ini di dalam kuliah subuh pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan bersama-sama saya untuk kita membaca ataupun berkongsi mengenai sebuah kitab ataupun himpunan karangan-karangan yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi yang bertajuk Fadilah Mengasingkan Diri ataupun Uzlah di Zaman Fitnah. Yang berada di tangan saya ini adalah kitab beliau yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris, The Virtues of Seclusion in the Times of Confusion, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Suraqah dan berikan pendahuluan oleh Dr. Shadi Al-Masri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang tidak pernah mengenali kitab ini, insya-Allah pada hari ini kita akan mendengar ataupun didedahkan dengan kitab, dengan kandungan kitab ini. Baik, terlebih dahulu kita mulakan dengan turutan yang ada di dalam buku ini. Saya tidak akan terus meloncat masuk ke dalam isi utama buku ni, ataupun saya tidak akan terus baca matan yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi sendiri, tapi sebaliknya saya akan pergi yang terawal sekali adalah kata alu-aluan daripada penterjemahnya. Kenapa penting untuk kita faham mengenai kata-kata aluan penterjemah ini? Kerana kandungan yang ada di dalam kitab Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi ini mungkin sesetengahnya tidak sesuai untuk dipraktikkan pada zaman sekarang, ataupun kemungkinan besar akan disalahfahami, khususnya dalam keadaan di mana umat Islam memerlukan bantuan daripada bangsa ataupun kita katakan luar daripada kawasan masyarakatnya, maknanya memerlukan bantuan daripada orang Islam yang lain, daripada bangsa lain, maka saranan untuk mengasingkan diri di zaman moden ini kedengaran agak janggal ataupun mungkin sesuatu yang kita katakan melawan semangat ummatik. Jadi Abdul Aziz Suraqah terlebih dahulu menerangkan kenapa beliau menterjemahkan kitab ini dan di mana letak duduknya, kan, karangan Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi ini di dalam kita katakan peta ilmu kita pada masa sekarang ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan kata alu-aluan daripada penterjemah. Menurut Abdul Aziz Suraqah, beliau menyatakan bahawa Islam merupakan sebuah agama yang memegang apa orang kata, menjunjung tinggi aktiviti kemasyarakatan, kan? Meskipun setiap amalan ibadah kita itu dihitung secara individu, kan? Yakni amalan pahala, amalan yang menghasilkan pahala dan dosa itu dihitung secara individu, tetapi boleh kata hampir semua aktiviti ataupun amalan ibadah di dalam Islam ini dilakukan secara beramai-ramai. Sebagai contohnya solat berjamaah, kan? Mustahil untuk seseorang itu meninggalkan solat berjemaah setiap hari, melainkan dia itu memang tinggal di kawasan yang tidak ada orang Islam yang lain.
Bahkan solat berjamaah sendiri merupakan antara amal ibadah yang digalakkan kan, dan setengahnya mengatakan wajib untuk solat berjamaah. Begitu juga dengan perayaan-perayaan tertentu seperti Aidil Fitri, Aidil Adha, menunaikan zakat. Tidak ada orang yang memberikan zakat kepada dirinya sendiri melainkan dia memberikan kepada orang yang lain. Begitu juga dengan mengerjakan haji. Mustahil untuk seseorang itu mengerjakan haji seorang diri, melainkan sekarang ni lah, sewaktu selepas reda COVID yang lalu, kita dapat lihat kan, ada beberapa orang sahaja yang mengelilingi ataupun bertawaf mengelilingi Kaabah itu kan, dan itu menjadi rezeki bagi mereka. Tapi di luar waktu yang luar biasa ataupun di luar waktu wabak, amalan mengerjakan haji ni adalah amalan beramai-ramai, bukan amalan yang bersendirian. Jadi kata Abdul Aziz Surakah, agak sukar untuk seorang umat Islam itu mengasingkan dirinya secara total ataupun secara apa orang kata, benar-benar mengasingkan dirinya secara mutlak. Sebab itu Abdul Aziz Surakah kemudian menerangkan bahawa karya Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi ini ada sisi-sisi tertentu yang perlu kita lihat dengan kacamata hikmah. Sebagai contohnya, ada satu bab di mana Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi melarang untuk kita mengikuti imam yang membawa fitnah. Itu kita akan sentuh di bahagian yang akan datang. Dan ini mungkin kedengaran janggal ataupun kedengaran sesuatu yang lain daripada yang lain. Namun apapun, kita tidak dapat menafikan bahawa berada di tengah-tengah orang ramai ataupun berada di dalam kalangan orang ramai ini sebenarnya sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang memakan tenaga. Ada ketikanya kita perlu untuk menggembirakan hati orang lain. Ada kalanya kita perlu untuk menjaga hati orang lain. Ada ketikanya pula kita terpaksa menyakitkan hati orang lain untuk menegakkan hak kita. Dan ada juga dalam hal yang keadaan tertentu, apabila kita bersama dengan orang yang ramai, kita menjadi lebih teruk daripada segi akhlak dan juga daripada segi tazkiyatun nafs kita. Dan ada juga hal yang beruntung di mana apabila kita berada di tengah-tengah orang ramai, keadaan diri kita menjadi semakin baik. Ini adalah antara benda-benda yang menjadi pertimbangan apabila seseorang itu hendak mengasingkan diri. Terlebih dahulu kita ada kisah di mana Nabi Muhammad SAW juga mengasingkan diri, yang mana dipanggil sebagai khalwah ataupun uzlah kan, sebelum kedatangan Islam kan, di mana baginda juga menerima wahyu yang pertama sewaktu baginda uzlah di Gua Hira kan. Dan ini adalah antara contoh-contoh kisah mengenai mengasingkan diri yang ada di dalam agama kita. Tetapi selepas Islam itu tersebar luas, Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan utama, dan baginda tidaklah pun nak kita katakan sampai mengasingkan diri berbulan-bulan, bertahun-tahun tak jumpa orang, melainkan baginda itu mengasingkan diri pada waktu malam ataupun sewaktu qiyamul lail. Dan ini yang nanti kita akan sentuh dan lihat sepanjang pembacaan kitab Fadilat mengasingkan diri di zaman fitnah ini. Baik, menurut Abdul Aziz Surakah, Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi telah menggariskan beberapa panduan untuk mengasingkan diri dan meletakkan beberapa syarat berdasarkan kita katakan hukum usul fiqh yang utama, iaitu menjauhkan diri daripada mafsadah, menjauhkan diri daripada kefasadan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih kan, dari ilmu mufsidah wa jalbil maslahah kan, di mana Syekh Abdul Ghani menyebut sekiranya seseorang itu hendak mengasingkan dirinya, ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Dia boleh untuk mengasingkan diri sekiranya telah dia itu tahu ataupun mengerti akan beberapa hal yang ada di dalam
yang menjadi, kita katakan, tiang kepada agama Islam. Dan dalam masa yang sama, dia itu boleh mengasingkan diri sekiranya dia itu mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang selok belok hal ehwal berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf yang menjadi asas kepada kehidupan seseorang Muslim. Pertama sekali, ada 10 panduan yang diberikan oleh Syekh Abdul Ghani. Pertamanya, mengasingkan diri ini dapat menjauhkan seseorang itu daripada kerosakan lidahnya. Ini antara sebab kenapa seseorang itu perlu untuk mengasingkan diri. Tetapi ada diletakkan di situ dengan syarat seseorang itu tidaklah pula jatuh ke dalam kerosakan apabila dia bersama keluarganya. Sebab ada orang yang mengasingkan diri, dia itu duduk dengan keluarganya, maknanya dia tidak bercampur gaul dengan orang luar kerana dia takut akan terlibat ataupun terjerumus ke dalam maksiat lidah. Tetapi kalau dia mengasingkan diri bersama keluarganya itu turut membawa dia terjerumus ke dalam maksiat lidah, maka apa tujuannya? Maka apa, what's the point? Dan tambah pula Abdul Aziz Surakah mengatakan, hati-hati juga kalau seseorang itu apabila dia mengasingkan diri daripada masyarakat, konon-kononnya dia nak mengelakkan daripada melakukan maksiat lidah, tetapi tiba-tiba pula secara online ataupun bila dia itu masuk ke dalam internet, dia buat pula kemaksiatan yang sama. Jadi pengasingan diri ini secara tidak langsung sebenarnya menjadi sesuatu yang batil ataupun menjadi sesuatu yang lebih teruk daripada dia bersama dengan masyarakat. Yang kedua, mengasingkan diri juga akan dapat mengelakkan seseorang itu daripada melakukan maksiat mata. Sama juga seperti yang pertama. Yang pertama tadi mengelakkan diri daripada melakukan maksiat lidah, yang kedua ini mengelakkan diri daripada melakukan maksiat mata. Jadi kalau dia itu melakukan maksiat mata apabila dia berseorangan dengan masuk ke dalam media sosial, masuk ke dalam alam maya, namun dia masih lagi melakukan kemaksiatan, maka dia harus merenung semula apakah perlu dia melakukan pengasingan diri. Kemudian ketiga, mengasingkan diri juga dapat memelihara jiwa daripada sifat riak, menunjuk-nunjuk, dengki dan pelbagai lagi penyakit-penyakit hati yang lain. Maknanya apabila seseorang itu hendak mengasingkan diri kerana sebab yang ini, maka dia boleh teruskan. Keempat, mengasingkan diri juga akan mengajar seseorang itu erti syukur serta menjauhkan dirinya daripada keperluan duniawi dan memberikan tumpuan kepada kehidupan akhirat. Kebiasaannya apabila kita hidup berseorangan ini, pada waktu itulah kita akan dapat menyedari bahawa segala yang ada sekeliling kita ini sebenarnya sudah mencukupi. Pada waktu itu kita rasakan makan nasi sepinggan pun dah cukup, kan? Kita boleh bersyukur dengan adanya rumah yang rumah yang tidak terlalu besar, kan? Rumah yang ala kadar pun sudah mencukupi, kan? Kemudian dalam masa yang sama, bila kita jauh daripada masyarakat, kita juga tidak terikut-ikut dengan gaya hidup mereka, kan? Kalau di luar tu mungkin kita akan nampak, oh, orang ni pakai kereta sekian-sekian, jadi kita pun nak pakai juga, kan? Dan dalam masa yang sama, ia juga membantu kita untuk mengelakkan daripada melakukan apa yang kita panggil sebagai riak ataupun menunjuk-nunjuk, kan? Bila mana kita mengasingkan diri, dia menjadi satu proses yang bagus untuk kita muhasabah balik diri kita, untuk kita kembali bertenang, kan? Agak-agak sebelum ni kita rasa nak keluar ni kita nak pakai cantik-cantik, kita nak tunjukkan kita ada baju yang lawa, kita ada jam baru, kita ada kereta yang cantik, kereta yang mewah, kan? Tapi bila mengasingkan diri ni, dia meletakkan jeda ataupun pause kepada niat-niat kita tu tadi, dan sekaligus kita pun dapat review balik, patut ke tak kita buat benda ni, kan? Dan bila kita mengasingkan diri, kita dapat memfokuskan diri kepada amal ibadah yang membawa kebaikan kepada kehidupan akhirat. Kelima,
Mengasingkan diri juga dapat membantu seseorang itu menjauhi sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan yang jelik perangainya dan mengambil ataupun meniru perangai-perangai mereka itu. Pengasingan ini secara tidak langsung boleh membantu seseorang itu untuk menapis siapakah kawan dia yang baik, siapakah kawan dia yang membawa dia ke jalan kemaksiatan. Sebab itu kita ada asar ataupun kata-kata hikmah, minta maaf saya sehadis yang menceritakan kawan kita ini, sahabat kita ini seperti apabila kita bersahabat ini seumpama kita bersahabat sama ada dengan penjual minyak wangi ataupun kita bersahabat dengan tukang besi. Seandainya kita bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, maka akan terpaliklah bau minyak wangi itu kepada kita. Namun seandainya kita bersahabat dengan mereka yang bekerja sebagai tukang besi, akan terpaliklah bau besi tersebut kepada kita, dan bau besi bukanlah bau yang menyenangkan ataupun digemari oleh orang ramai. Tapi jangan salah faham pula, bukanlah bermakna pekerjaan dua ni, kerja minyak wangi ni bagus, kerja tukang besi ni kita katakan hina penuh engkau itu. Kita nak menunjukkan perumpamaan daripada segi terpalit itu kan. Kalau terpalit minyak wangi ni, alhamdulillah, maknanya kita bersahabat dengan orang yang mempunyai kebaikan yang banyak. Kalau terpalit dengan bau besi, yang ni kita ini terpalit dengan keburukan yang ada pada dirinya. Sebab itu salah satu jalan untuk seseorang itu mencapai kebaikan adalah dengan mencari sahabat ataupun rakan yang bertakwa dan mampu membimbing dia ke jalan kebenaran. Yang keenam, mengasingkan diri juga dapat membantu seseorang itu memahami asas-asas agama Islam dan memberikannya masa untuk beribadah, untuk bermuhasabah, zikrullah dan pelbagai ibadah yang lain lagi. Yang ketujuh, pengasingan diri juga dapat membantu seseorang itu mengalami kelazatan dan juga kenikmatan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil sebagai munajat kan. Sesuatu yang kita ialah bila mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan segala keresahan, kesusahan, kesenangan, rasa syukur dan pelbagai lagi. Pada waktu itulah kita akan sedar bahawa kita mencapai kenikmatan yang tinggi. Sebab bila mana kita terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi, bila mana kita terlalu sibuk dengan orang lain, kita terlalu sibuk dengan masyarakat, kita terlalu sibuk nak jumpa orang itu ini, secara tidak langsung kita sebenarnya telah mencuri ataupun menghilangkan waktu untuk kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita katakan Qiyamul Lail itu sebenarnya adalah waktu yang eksklusif kan. Sepatutnya Qiyamul Lail ini adalah waktu berdua-duaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada waktu malam inilah, di waktu semua orang lain tengah tidur, di waktu dalam keadaan yang kita katakan gelap, gelita, sunyi, waktu inilah waktu yang paling mustajab kan, untuk berdoa, dan waktu yang paling dekat kan, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Ayyuhal Walad sebelum ini kita ada menyentuh mengenai bangun malam, di mana disebut di dalam satu hadis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan merapati mereka yang bangun pada waktu malam. Yang ke-8, mengasingkan diri juga akan membantu untuk menenangkan jiwa, kerana bergaul dengan manusia itu melelahkan jiwa. Kan macam awal-awal tadi saya sebut, bila kita bersama dengan masyarakat ataupun manusia ini, kadang-kadang kita perlu untuk mengikut rentak mereka, kita perlu untuk mengikut kehendak mereka, kita perlu untuk memuaskan hati mereka ataupun mengambil hati mereka. Jadi bila mana kita bersendirian ataupun kita mengasingkan diri, sebenarnya dia macam recharge. Kalau istilah moden kita panggil introvert, extrovert kan. Tapi kita pun apa orang kata, benda ni kalau terlalu diberikan penekanan sangat, saya introvert kan, secara tidak langsung dia sebenarnya akan ada sisi-sisi tertentu yang membuatkan kita kerugian.
Kalau kita mengaku kita extrovert sangat kerang kan, ataupun kita ini jenis yang suka jumpa orang sangat kerang, boleh dikatakan kita tidak menghargai waktu bersendirian kan. Dan kalau kita ni introvert sangat pula kerang, ada orang kata macam mana pula dia ini nak bergaul dengan masyarakat dan menunaikan tanggungjawab ataupun memainkan peran di dalam masyarakat Islam. Tak adalah saya kata saya tak percaya introvert extrovert ni, tapi pada zaman ini penekanan terlalu diberikan. Saya ni introvert, so saya tak boleh ke depan. Saya ni extrovert, jadi saya ni susah sikit kalau tak jumpa orang. Dan kitab ini menunjukkan ada salah faham pada fahaman yang begitu. Yang ke-9, pengasingan diri akan melindungi seseorang itu daripada terjedah kepada kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat, kontroversi-kontroversi dan drama. Memang tulis kat sini drama sebab terjemahannya ke dalam bahasa Inggeris, yang mana semua ini adalah akibat daripada pergaulan yang terlalu banyak. Dan terakhir sekali, pengasingan diri akan membantu seseorang itu memperoleh keteguhan jiwa, kewajaan hati dan istiqamah dalam melakukan muhasabah diri. Jadi apabila kita ini tidak disibukkan dengan hal ehwal orang lain, dan kita ada masa untuk menumpukan diri kepada urusan diri kita sendiri, pada waktu itu kita akan dapat bermuhasabah dan memperbaiki watak dan akhlak. Ini yang penting. Jadi Abdul Aziz Surakah yang membawa beberapa kesimpulan ataupun panduan daripada tulisan Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi ini mengatakan, secara khulasahnya, jika seseorang itu merasakan perlu untuk mengasingkan diri, maka dia haruslah melakukan bukan kerana dia merasakan diri dia itu betul. Dia tak boleh buat pengasingan diri ini dengan menyalahkan orang lain, seolah-olah kalau aku bersama dengan orang ni, ataupun dia mengatakan masyarakat ni adalah masyarakat yang buruk kan, kalau diorang semua ni tak layak untuk menerima aku ni terlalu mulia untuk berada di kalangan mereka, maka niatnya tu akan jadi salah. Sepatutnya seseorang itu haruslah meniatkan apabila dia mengasingkan diri itu dengan harapan masyarakat sekelilingnya terlindung daripada akhlak buruk dirinya. Ini samalah macam hal keadaan apabila seseorang itu mendengar nasihat yang baik. Dia merasakan bahawa nasihat yang baik itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kawan dia yang buat jahat kan? Untuk saudara mara dia yang buat jahat, ataupun untuk isteri dia yang buat jahat, ataupun mak bapak dia yang buat jahat, ataupun anak-anak dia yang buat jahat, tetapi bukan dirinya. Walhal nasihat yang baik itu seharusnya menjadi pedoman ataupun menjadi panduan kepada dirinya dahulu, barulah dia boleh memperlihatkan nasihat yang baik itu, ataupun kita katakan boleh menjadi teladan kepada orang di sekelilingnya kan? Dan pengasingan diri ini, walaupun dia itu memang betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat yang rosak, dia harus meniatkan bahawa pengasingan ini bertujuan untuk melindungi keburukan diri dia, untuk melindungi masyarakat daripada keburukan diri dia. Khawatir kalau apabila seseorang itu mengasingkan diri kerana merasakan dirinya itu mulia, akan menimbulkan perasaan bongkak ataupun riak. Ini sebenarnya lebih kepada tazkiyatun nafs ataupun lebih kepada sisi tasawuf kan? Sebab apabila seseorang itu bermula dengan niat yang salah, maka tindakan yang selanjutnya itu akan, kita katakan, akan jatuh seperti berbola salji kan. Dia akan snowball menjadi sesuatu perbuatan yang lebih menjauhkan diri dia daripada tujuan asal. Sebab kalau tadi dia mengasingkan diri dengan tujuan untuk apa orang kata, sekurang-kurangnya nak menjauhkan diri daripada masyarakat ini kerana takut dia ni jadi negatif kan, maka secara tidak langsung apabila dia berniat sedemikian, sepanjang pengasingan dirinya tu dia akan lebih gemar untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk menyalahkan dirinya. Ini pun satu bentuk psikologi juga di dalam tazkiyatun nafs kan. Sebab meskipun kita tahu kadang-kadang ada orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan yang lebih jahat daripada kita, dan kita ni tidak melakukan apa-apa,
apabila kita meletakkan kesalahan kepada diri kita ataupun kita meletakkan keburukan ini juga ada dalam diri kita, secara tidak langsung kita akan mampu untuk mengajar diri kita bahawa kesalahan yang perlu dibenci bukan orang, keburukan yang perlu dirawat bukan orang. Sebab ada orang kadang-kadang dia terlalu membenci orang, kan? Orang yang melakukan kesalahan sampai dia lupa untuk membenci perbuatannya itu, sehingga akhirnya apabila orang yang dibencinya itu bertaubat, dia masih lagi berterusan mempunyai sikap yang buruk kepada orang tersebut. Sebab itu di dalam tazkiyatun nafs, salah satu cara yang terlebih dahulu kita harus lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Sebab itu kita menyebut astaghfirullah, kan? Kita memohon keampunan daripada Allah, dan kita bukannya mendoakan, ya Allah ampunkanlah Syed Putra, kan? Tidaklah pula kita dalam zikir kita itu kita berzikir untuk orang lain, kan? Sebaliknya dalam zikir istighfar itu kita yang memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada hari itu kita menganggap bahawa kita tidak ada melakukan sebarang maksiat pun, hanya dengan begitulah baru kita dapat menyucikan jiwa kita, ataupun barulah kita dapat kloros hati kita. Sebab khawatir kadang-kadang apabila kita terlalu menganggap bahawa diri kita suci dan mulia, maka sukar untuk kita menerima hidayah dan juga menerima hikmah yang datang daripada orang yang nampak kurang baik daripada kita. Jadi inilah antara intipati penting yang perlu diberikan perhatian dan penekanan bagi kita yang benar-benar ingin memperbaiki akhlak dan juga watak. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perkongsian saya mengenai kitab ini sampai di sini sahaja. Untuk kali ini kita bercakap mengenai kata-kata aluan daripada penterjemahnya. InsyaAllah yang akan datang kita akan cuba lihat apa pula kata-kata aluan daripada Dr. Shadi Al-Masri mengenai kitab ini, dan jika ada ruang yang lain, insyaAllah kita akan pergi lebih lanjut mengenai kitab ini. Dan kitab ini saya rasakan sangat penting, khususnya di zaman kita berada di dalam tempoh isolasi ataupun kuarantin ini. Sepatutnya kitab ini boleh menjadi panduan kepada kita bagaimana di waktu kita tak boleh pergi ke masjid ni apa nak kena buat, kan? Di waktu kita terasing daripada berjumpa dengan ahli keluarga, terasing daripada berjumpa dengan rakan-rakan, apa yang boleh kita lakukan dan apa manfaat yang boleh kita ambil daripada tempoh yang ataupun ruang dan peluang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kan? Jika kita tengok dalam sejarah, mana pernah, kan, sesuatu negara ataupun dunia berehat setahun lebih, kan, daripada kegiatan-kegiatan utama. Tak sampai setahun lagi, baru nak masuk setahun. Apabila dunia berehat daripada kegiatan-kegiatan utama, kan, pelbagai hal ehwal yang sebelum ini berlaku tiba-tiba tidak dibuat. Konsert akhir tahun kalau sebelumnya ada, tiba-tiba sekarang ni dah tak ada konsert awal tahun, konsert akhir tahun ataupun New Year, kan, sambutan-sambutan perayaan yang sebelum ini meriah, kan, tetapi sekarang ini sudah semakin hambar, kan, ataupun dirasakan lagi tidak seronok, kan, sebab kita sekarang hidup di dalam zaman yang berbeza. Dan sudah tentu untuk kekal waras, untuk kekal berada di dalam keadaan yang baik ataupun keadaan jiwa yang dalam keadaan jiwa yang terbaik untuk diri kita sebagai seorang Islam, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga panduan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi saya rasa perkongsian ini sampai sini saja. InsyaAllah kita akan sambung di masa yang akan datang. Semoga apa yang baik itu dapat dimanfaatkan, dan sungguhnya segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk dan lemah itu datangnya daripada saya tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.